Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz doakan murid-murid berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung semula pelajaran kita iaitu mata pelajaran pendidikan Islam bagi tahun 6. Hari ini kita akan belajar tentang adab jagalah harta benda awam. Tapi sebelum tu kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan bercerita, kita akan belajar berkenaan tentang harta benda awam. Apakah maksud harta benda awam murid-murid? Sekarang kita lihat bersama-sama. Perhatikan dan fikirkan. Jom kita baca pantun di bawah. Harta awam milik bersama. Guna cermat, tidak membazir. Hindari perbuatan vandalisme. Bertimbang rasa, senyum terukir. Murid-murid boleh nampak kan? Jadi kita boleh tahu harta benda awam ni bermaksud. Okey, kejap lagi Ustaz akan terangkan dan juga berserta contoh-contoh yang kita akan pelajari. Jadi murid-murid, jaga harta benda awam dengan baik. Harta benda awam. Harta benda awam bermaksud hak milik bagi semua orang atau masyarakat. Ianya boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, akan tetapi ianya perlu dijaga dengan baik. Jadi murid-murid, ianya merupakan satu tanggungjawab bersama untuk menjaga harta benda awam ini. Sekarang kita lihat, apakah contoh harta benda awam? Antara contoh-contoh harta benda awam seperti berikut. Kita lihat yang pertama. Gambar apa tu murid-murid? Ya, gambar masjid. Masjid merupakan harta benda awam. Kita lihat yang kedua. Apakah itu? Ya, betul. Sekolah. Dan contoh yang ketiga. Perhentian bas. Contoh yang keempat. Taman permainan. Dan contoh yang akhir sekali Ustaz tunjukkan ialah pondok telefon. Ini antara contoh harta benda awam. Alhamdulillah. Tahniah kepada murid-murid kerana telah menonton apakah maksud harta benda awam dan juga contoh-contoh yang Ustaz telah terangkan berkenaan tentang harta benda awam. Murid-murid tentu tahu kan sekarang apa maksud harta benda awam dan apakah contoh harta benda awam? Kalau Ustaz tanya, murid-murid boleh jawab tak? InsyaAllah Ustaz yakin murid-murid boleh jawab dengan betul. Sekarang kita dah tahu harta benda awam ni bukan milik kita, tapi milik semua. Sesiapa sahaja boleh menggunakan harta benda awam. Tapi kita kena jaga dengan baik. Baiklah, sekarang kita lihat macam mana kita nak gunakan harta benda awam ni. Dia ada adab-adab dia tahu murid-murid. Okey, kita perhatikan. Kalau kita lihat kat dalam gambar ni, dalam muka surat 190, ada terdapat, okey, kita lihat yang pertama. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ada berapa murid-murid? Ada 5 adab terhadap harta benda awam. Okey, jom kita lihat sama-sama. Yang pertama, menggunakan harta awam dengan cermat. Contohnya yang diberikan ialah telefon ataupun pondok telefon ataupun telefon awam. Bila kita gunakan, kita kena gunakan dengan cermat. Maksudnya kita angkat betul-betul ganggang telefon tu, kemudian kita letakkan baik-baik. Adakah dengan cara kita hempas kita punya ganggang tu dekat tempat telefon tu merupakan perkara yang cermat? Ya, tidak. Itu dah dikira vandalisme. Ataupun ada setengah yang kalau pernah kita lihat dekat pondok-pondok telefon terdapat ada bekas-bekas conteng.
Itu yang dipanggil vandalisme. Itu bukan menunjukkan orang yang pandai menjaga ataupun orang yang cermat dalam menjaga harta benda awam. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tadi kita dah lihat menggunakan dengan cermat. Yang kedua ialah mematuhi peraturan yang ditetapkan. Contohnya dekat dalam perpustakaan. Perpustakaan awam. Sesiapa sahaja boleh masuk dalam perpustakaan awam. Tapi kalau dah diberi arahan ataupun peraturan, contohnya kalau kita masuk dalam perpustakaan awam ataupun perpustakaan, kita perlu senyap. Tapi kalau kita datang dengan kawan-kawan kita, kemudian kita bercakap-cakap, adakah itu kita dikira sebagai mematuhi peraturan? Ya, tidak. Itu dikira sebagai melanggar peraturan. Dan kita mungkin boleh dikenakan tindakan. Jadi adabnya iaitu mematuhi peraturan. Yang ketiga, bertimbang rasa terhadap pengguna yang lain. Contohnya, yang dibagi kat situ ialah tempat parking kereta awam. Ataupun boleh kita kategorikan ataupun kita sebut tandas awam. Contoh lain. Cuba murid-murid bayangkan. Kita duduk dalam situasi yang ramai orang. Kita nak ke tandas. Kemudian kita tunggu orang yang dalam tandas tu terlalu lama. Ini dah menyusahkan orang lain. Jadi, kita sebagai pengguna yang menggunakan harta benda awam, kita kena guna dengan bijak. Maksudnya kita tak boleh buang masa. Kalau kita nak buang air, kita cepat-cepat. Kalau boleh kita selesaikan segera. Supaya apa? Tidak ada orang yang menunggu terlalu lama. Kesian orang lain. Sebab orang lain pun ada hak juga untuk gunakan tandas tadi. Begitu juga dengan tempat parking yang tadi dalam gambar tu. Kita tak boleh berebut-rebut. Kita kena letak kenderaan dengan betul supaya kita tak menyusahkan orang lain. Boleh faham murid-murid? Itu yang dipanggil bertimbang rasa. Okey, kita lihat yang keempat. Bertanggungjawab sekiranya berlaku kerosakan. Okey, sebagai contoh, kita dekat perpustakaan awam tadi, kita dah gunakan buku, kemudian buku tu terkoyak. Apakah tindakan kita? Ya, kita kena ganti. Kita kena maklumkan dengan pegawai ataupun kerani yang ada di situ. Kita boleh maklumkan, Encik, Puan, boleh saya tahu berapakah harga buku ini? Saya telah rosakkan buku ini. Kita kena ada rasa tanggungjawab. Itulah adab yang sangat-sangat nilai. Okey, dan yang terakhir sekali, tidak membazir. Tidak membazir. Bila kita di masjid, contohnya, murid-murid, dekat masjid tu, air tu kita kena bayar ke tidak? Ya, kita tak perlu bayar. Tetapi, kita tak bermaksud boleh menggunakan air dengan membazir. Kita buka air besar-besar, kan? Kita tahu memang kita tak bayar, jadi kita buka air besar-besar. Kita biarkan air tu, dia terbuang macam tu saja. Berdosa tak kita? Kita dah kira berdosa, kemudian kita dah membazir. Sebab membazir itu amalan syaitan. Boleh murid-murid? Sekarang kita dah pelajari contoh harta benda awam, dan yang kedua kita dah pelajari adab terhadap harta benda awam. Sekarang Ustaz nak murid-murid ingatkan contoh-contoh tadi dan juga adab terhadap harta benda awam. Kita ulang. Yang pertama, kena guna dengan cermat. Yang kedua, kena patuhi peraturan. Yang ketiga, bertimbang rasa. Yang keempat, bertanggungjawab. Dan yang terakhir sekali, tidak membazir. Hari ini, tugasan sangat mudah. Murid-murid tolong lukis ataupun print, ataupun murid-murid buatlah macam mana pun contoh-contoh harta benda awam yang telah Ustaz sebutkan tadi. Ada berapa? Ada 5. Okey, kemudian murid-murid tuliskan adab-adab ini. Boleh? Ada 2 tugasan. Yang pertama, kena lukis ataupun print ataupun buat macam mana pun. Murid-murid mungkin boleh potong daripada gambar-gambar berkenaan tentang harta benda awam. Yang kedua, tuliskan adab terhadap harta benda awam.
dah siap, hantarkan kepada Ustaz secara personal message. Sehingga kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua murid-murid yang telah memberikan kerjasama yang terbaik sepanjang PDPR.